Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim yang ketiga, kita menggunakan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Shibhil Mansiyah ataupun diterjemahkan kepada 100 sunnah Rasulullah SAW yang telah dilupakan. Kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu bab pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Pada kesempatan minggu lalu, kita telah sempat membahaskan tentang bacaan solat Zuhur dan Asar, muka surat 57, dan banyak perkara yang telah kita pelajari. Antaranya, pertama, membaca perlahan ketika solat fardu Zuhur, solat fardu Asar, ketika rakaat ketiga sembahyang maghrib, dan 2 rakaat terakhir solat Isya adalah sunat hayat. Itu kena ingat. Sunat banyak jenis sunat, ini namanya sunat hayat. Sunat hayat ini maknanya sunat yang kalau ditinggalkan tidak dituntut melakukan sujud sahwi. Itu sunat hayat. Jadi boleh baca kuat sebenarnya, cuma mencari adat. Dan hukum membaca perlahan ketika solat fardu Zuhur, solat Asar, rakaat ketiga sembahyang maghrib dan 2 rakaat terakhir sembahyang Isya adalah tidak wajib. Itu juga kita dah terangkan minggu lalu. Namun atas titah perintah Nabi SAW supaya solat itu mesti ikut cara Nabi, maka kita pun tak boleh tidak mencontohi cara Nabi buat, iaitu dengan tidak membaca kuat ketika solat, dengan membaca secara perlahan. Sebab bila kita minggu lepas kita beritahu boleh sembahyang Zuhur Asar baca kuat, jadi ada di kalangan jemaah kita yang minta boleh tak Zuhur dengan Asar masjid negeri kuat. Boleh, tapi tuan-tuan akan tengok reaksi masyarakat, terutama netizen lah. Netizen ni ramai pencela maya, kerjanya mencela je, jadi susah untuk mengelakkan kelang kabut. Jadi kita laksanakan apa juga yang disuruh. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', fasunnatul jahru fi rak'atai subhi wal maghribi wal isya'i wa fi salatil jumaah. Selesai masalah. Disunatkan membaca dengan kuat pada 2 rakaat subuh, maghrib, isya' dan juga solat Jumaat. Dan kata dia lagi, wal israru fi zuhri wal asri wa salisatil maghribi wa salisatir warabi'ati minal isya'. Dan sunat juga diperlahankan ketika sembahyang Zuhur, Asar, rakaat ketiga solat maghrib dan rakaat ketiga dan 4 solat Isya'. Wa hadza kullu bi ijma'il muslimin ma'al ahaditsis sahihati wal mutadhahirati ala zalika hadza hukmul imam. Semua ini telah pun selesai disepakati oleh para ulama Islam dan terdapat hadis-hadis yang sahih menjelaskan perkara ini, dan ini adalah untuk amalan para imam. Wa ammal munfaridu fayusannu lahul jahru indana wa indal jumhur. Adapun untuk orang yang sembahyang bersendirian, sembahyang seorang, tetap disunatkan untuknya menguatkan bacaan di sisi mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, dan di sisi majoriti ulama. Jadi sembahyang seorang, sembahyang jemaah ada perbezaan. Selesailah perkara ini. Hari ini insya-Allah kita akan masuk satu perbahasan yang baru, masih dalam bab sembahyang lagi, iaitu bacaan solat Isya'. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Rafi'. Sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu la'atamata ay al-isya' faqara'a idza as-sama'u inshaqqat fasajada faqultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Kata Abu Rafi', aku pernah solat dipanggil al-atamah, iaitu solat Isya' bersama Abu Hurairah.
Lalu Abu Hurairah membaca surah Al-Insyiqaq. Idzas samaa'un syaqqat. Al-Insyiqaq ni 25 ayat, juzuk ke-30. Kemudian Abu Hurairah sujud. Saya bertanya, sujud apakah ini? Dia menjawab, saya pernah sujud setelah bacaan surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Abul Qasim. Abu Qasim ni nama timangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya terus menerus akan sujud jika membaca surah ini walaupun beliau telah meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi tentang masalah Abu Hurairah ini, dia sujud ketika sampai kepada ayat ke-21 surah Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apakah alasannya bila dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan juga sujud. Dia kalau dalam Quran ada 15 tanda ayat sejadah. Ini menurut pendapat ahli Qura'. Dia tanda dia kalau dalam Quran tu dia lambang kubah. Ini puan-puan, tuan-tuan boleh cam. Lambang kubah. Dia ada surah Al-A'raf ayat 206. Surah Ar-Ra'du ayat 15. Surah An-Nahl ayat 50. Surah Al-Isra ayat 109. Surah Maryam ayat 58. Surah Al-Hajj ayat 18. Dan juga ayat 77 surah Al-Hajj. Dan surah Al-Furqan ayat 60. Surah An-Naml ayat 26. Surah As-Jadah ayat 15. Surah Sad ayat 24. Surah Fusilat ayat 38. Surah An-Najmi ayat 62. Surah Al-Insyiqaq ayat 21. Dan surah Al-Alaq ayat 19. Jadi tak perlu ingat semua sebab kita jarang-jarang sangat mengamalkan ayat yang ada lambang kubah ini. Sebab kita takut kalau buat di masjid, makmum huru-hara nanti. Bukan semua yang datang masjid orang alim. Jadi sekarang dia jadi apa pula, sujud pula dah. Ingatkan hari Jumaat subuh je sujud, menimbulkan masalah. Selesai. Itu bacaan dalam solat Isya'. Dan juga riwayat yang lain yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun ketika solat Isya' dan baginda dalam perjalanan. Kata Al-Bara' bin Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa qara'a fil Isya' fi ihda rak'ataini bi Wat-Tini Waz-Zaitun. Dalam satu perjalanan baginda Nabi membaca Wat-Tini Waz-Zaitun dalam salah satu antara dua rakaatnya. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Wat-Tini Waz-Zaitun ni 8 ayat. Tak panjang lah. Tak panjang. Melalui redaksi Al-Bukhari pada bab bacaan ketika Isya', hadis nombor 769 disebutkan, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u Wat-Tini Waz-Zaitun fil Isya'i wa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan minhu au qira'atan. Saya kata Barak, saya mendengar Nabi membaca Wat-Tini Waz-Zaitun ketika Isya' dan belum pernah saya mendengar suara yang lebih indah daripada suara ataupun bacaan baginda. Menurut Ibn Hajar dalam Fathul Bari, baginda membaca surah-surah pendek apabila baginda sedang dalam perjalanan. Ini kerana perjalanan menuntut baginda supaya meringankan bacaan. Sedangkan menurut hadis Abu Hurairah, semasa Nabi sedang bermukim, baginda membaca surah Mufassal yang sederhana panjangnya, iaitu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas. Jadi, kalau imam membaca Wat-Tini Waz-Zaitun, itu juga sebahagian daripada amalan Nabi kita sembahyang Isya'. Cuma kepada kita yang menjadi makmum, kalau imam membaca surah At-Tin, ada pada ayat yang ke-8, kita dituntut, bukanlah dituntut wajib. Tak, kalau kita boleh buat, nampak kita ni orang mengaji lah. Orang mengaji. Mana kita semayang duduk sebelah orang yang makmur-makmur ni, kita tahu mana makmur yang mengaji, mana yang tak. Ada orang pakai simple saja. Gaya macam tak ada ilmu. Tapi bila imam sampai ayat, Alaisallahu bi ahkamil hakimin,
Dia jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita hebat budak ni. Nampak sempoi saja. Ada orang tak mudah lah dengan jubah serban bagai-bagai. Senyap pas sudah. Bukan kata benda tu wajib. Upgrade kita punya pemahaman terhadap Al-Quran. Dia dalam Quran ada beberapa ayat yang kalau imam baca, kita diminta untuk jawab. Sebagaimana imam baca waladdallin, kita jawab amin. Dia ada ayat lain, surah At-Tin ayat 8. Surah Al-Qiyamah ayat 40. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kita jawab subhanahu wa bala. Ataupun kita jawab subhanakallahumma bala. Ataupun subhanaka. Ataupun bala. Dia gini, saya bagi tips. Kalau ayat Quran tu ada mula perkataan alaysa, adalah jawapan di hujung. Apa-apa saja, tuan-tuan puan-puan buatkan peringatan kalau dengar disebut alaysa. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jawapan dia bala. Puan-puan tuan-tuan dengar alaysa saja mesti ada bala. Bala ni dalam bahasa Arab dia bukan yes tapi of course. Alaysa, bukankah? Seolah Tuhan tanya begitu, kita tolong jawab, of course. Gitulah contohnya. Ketika surah Qiyamah ayat 40, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang mati? Dia tanya kepada kita. Kita makmum jawab, bala, of course Tuhan boleh buat. Jangan cakap Melayu pula, ya weh, tak bala, begitu saja. Dia ada yang ketiga surah Mursalat. Mursalat ayat 50. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kita jawab amanna billah. Ni payah sikit nak ingatlah. Amanna billah sebab kita semayang kita tak faham imam baca apa kecuali surah yang kita hafal lah. Kalau surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat yang pertama. Ini jarang sangat orang menjawab imam punya sebutan. Sabbihisma rabbikal a'la. Patutnya ada jawapan. Subhana rabbiyal a'la. Itu jawapan kita. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita pun jawab. Di belakangnya lah kuat-kuat nak nunjuk awak cerdik sangat pula. Itu takbur namanya. Ngalor mahatali pada beruk. Jawab biasa-biasa sajalah. Subhana rabbiyal a'la. Ada satu lagi surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada jawapannya. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Panjangnya ustaz. Orang nak ngamal dia belajarlah. Bayang berapa kali diulang oleh imam perkataan tu. Puaslah kita menjawab. Mungkin orang tanya, mari mana jawapan-jawapan ni? Ada setengah jawapan ni diambil daripada jawapan-jawapan yang diberikan misalnya oleh jin. Misalnya, ketika ada satu riwayat, Nabi pernah membacakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka jin yang mendengar, termasuk jin masjid negeri lah. Yang mendengar tu dia orang jawab. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Jadi Nabi suka jawapan itu. Jadi Nabi cerita pada para sahabat. Itu antara contohlah. Janganlah pening-pening benda tak wajib. Tuan-tuan jawab amin cukuplah. Waladhalin tu. Hak lain-lain tu advance sangat dah. Tapi yang kalau alaysa bala. Itu basic. Alaysa Allah bala. Of course. Jawapan kita. Baik, selesai. Watini wa zaitun tu tadi. Seterusnya muka surat 70. Ada lagi hadis yang lain. Daripada Samurah bin Jundab, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, amma ana fa inni usalli bihim salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha. Usalli salata al-isya fa arkudu fil awlayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Saya mengimamkan mereka sebagaimana solat Rasulullah SAW dengan tidak mengurangkan sedikit pun. Saya solat isyak dengan memanjangkan bacaan pada 2 rakaat yang pertama dan meringankan bacaan pada 2 rakaat yang terakhir. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang keempat, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengkritik solat isyak Muaz.
yang ketika itu dia menjadi imam. Falaula sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabiru wadh-dha'ifu wazul hajati. Nabi dia query kepada Jabir bin Abdullah, mengapa engkau tidak baca sabbihisma rabbikal a'la? Mana kenapa baca surah panjang-panjang, baca sabbihisma rabbikal a'la, ataupun membacalah wasyamsi wadduhaha, atau membaca walaili idza yaghsha ketika solat. Yang kamu baca panjang-panjang tu kenapa? Al-a'la 15 ayat, juz 30. Kalau Asy-Syams 19 ayat, juz 30. Kalau surah Al-Lail 21 ayat, juz 30. Jadi mungkin ketika itu Muaz bin Jabal baca panjang. Jadi Nabi tegur kenapa tak guna 3 surah ini, Al-A'la, Asy-Syams dengan Al-Lail. Sahabat pun heran kenapa tak boleh baca panjang pula. Kata Nabi, fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wadh-dha'ifu wadzul hajah. Sebab yang semayang di belakang kamu ni ada orang tua, orang warga mah. Ada orang lemah, orang tak apa sihat, baru lepas cocok booster gamuk, tak apa nak sihat, tangan sakit, badan sakit, dada semput, macam-macam masalah lepas cocok ni. Dan wazul hajah, ada orang hak tengah ada hair. Mungkin dia datang masjid negeri parking. Aku letak dah tiket parking mampu lah samai dia fikir. Dia tak khusyuk semayang dia. Aku ni kan kena blok orang nak entok. Jadi kita pula mengilai-ngilai baca. Bukan main sedap pula bacaannya itu. Jadi Nabi kata, bacalah Al-A'la ke, Asy-Syams, Al-Lail ke. Itu kaedahnya. Ni hadis Bukhari dan juga Muslim. Terdapat begitu banyak riwayat daripada pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in mengenai bacaan solat Isya. Kebanyakannya dapat dilihat dalam kitab-kitab musannaf. Seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razak. Baik, selesai semayang Isya. Jadi bacalah 15 ayat, 21 ayat, 19 ayat. Itu pun panjang lah kalau orang Malaysia ni baca. Idza ja sudah semayang Isya, dia lorat nak balik dah. Dia sibuk nak pergi bazar karat. Dia panjang pula imam ni. Seterusnya muka surat 71 masuk bacaan solat Jumaat. Bacaan solat Jumaat ada 3 hadis. Pertama daripada Ibnu Abi Rafi'. Istakhlafa Marwan Abu Hurairah 'ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah. Fasalla lana Abu Hurairah al-Jum'ata fa qara'a ba'da suratul Jum'ah fi raka'atil akhirah idza ja'aka al-munafiqun qala fa adraktu Abu Hurairah hina sarafa fa qultu lahu innaka qara'ta bi surataini kana Ali bin Abi Talib yaqra'u bihima bil Kufah. Faqala Abu Hurairah inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jum'ah. Marwan telah mengangkat Abu Hurairah untuk menjadi wali kota Madinah, menjadi datuk bandar. Marwan kemudian berangkat ke Mekah dan Abu Hurairah mengimamkan kami salat Jumaat. Setelah membaca surah Jumaah pada rakaat terakhir, dia menambah bacaannya untuk kami dengan surah Idza ja'akal munafiqun, yakni surah Al-Munafiqun. Munafiqun ni 11 ayat, juz 28. Abu Rafi' menemui Abu Hurairah ketika beliau selesai solat dan berkata, engkau membaca 2 surah yang pernah dibaca oleh Ali bin Abi Talib ketika di Kufah. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW membaca keduanya pada hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Maknanya surah Al-Munafiqun dibaca oleh Nabi. Seterusnya Nu'man bin Bashir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ati bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah. Qala wa idza ijtama'a al-'idu wal jum'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi ssalataini. Dalam solat hari raya dan solat Jumaat, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Sabbihisma rabbikal a'la, ada 19 ayat, dan juga membaca hal ataka haditsul ghashiyah,
Ada 26 ayat, ni juzuk 30. Kata Nu'man lagi, jika solat hari raya dan solat Jumaat terjadi pada hari yang sama, baginda masih membaca kedua surah tersebut dalam kedua-dua solatnya. Hadis Muslim, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Dan hadis yang ketiga daripada Samurah bin Jundab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Nabi membaca sabbihisma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadithul ghashiyah dalam solat Jumaat. Hadis Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Selesai. Seterusnya bacaan Nabi ketika solat Idul Fitri dan Idul Adha. Ke surat 73. Daripada Abu Waqid Al-Layth. Kana yaqra'u fihima al-fitru wal-adha. Biqaf wal-Quranil Majid. Wa iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Pada kedua solat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW membaca Qaf wal-Quranil Majid. Ini surah Qaf. Surah Qaf ni 45 ayat. Dia duduk pada juzuk ke-26. Dan Nabi membaca Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Nabi membaca surah Al-Qamar. Surah Qamar ni 55 ayat. Juzuk ke-27. Hadis Muslim, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Sila semak hadis Samurah bin Jundab dan Nu'man bin Bashir yang telah disebut sebelum tadi. Selesai sembahyang raya. Ni saya tak ulahkan sangat sebab sembahyang raya tuan-tuan jadi makmur, soal sibuk-sibuk sangat jadi makmur. Amin kan je bacaan imam. Ini bacaan solat witir. Witir ni kena buat. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la wa fi thaniyati Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi thalithati Qul huwallahu ahad. Fa idza faragha qala 'inda faraghihi subhanal malikil quddus thalatha maratin yutilu akhirahunna. Rasulullah SAW membaca sabbihisma rabbikal a'la. Mana 19 ayat untuk rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun ni 6 ayat aja. Dan dengan qul huwallahu ahad. Ini 4 ayat saja pada rakaat ketiga. Apabila baginda selesai, baginda membaca subhanal malikil quddus. Beliau membaca 3 kali dengan memanjangkan pada yang terakhir. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah. Terdapat juga penjelasan yang sama daripada Ibnu Abbas pada riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani pada riwayat keduanya. Jadi ini yang Nabi amalkan. Ini tidak mesti 3 rakaat direct. Amalan kita di Malaysia 2-1. Cuma kita tak amalkan membaca Subhanal Malikil Quddus tu, kita tak amal. Kita amal dalam tarawih. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Alladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhul Qudus Rabbuna Rabbul Malaikatu Warruh. Subhanallah, alhamdulillah. Itu amalan kita lah. Tapi orang kita tak baca pun. Imam seorang dengan bilal. Orang lain tak mula buat. Dia hanya membaca bila Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia baca. Dan kita pula di Malaysia, habis pada witir, biasa imam dia jadi amalan membaca Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi Allah Ya. Amalan kita. Kalau ada yang nak buat lepas ni, habis saja sembahyang witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ini yang sunnah Nabi SAW. Tak kira lah baca apa, jangan baca WhatsApp dah lah. Habis main witir terus, buka telefon baca WhatsApp, bacalah zikir sikit. Cuma ada juga cara yang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang macam mana sembahyang witir Nabi. Jadi ni isteri dia sendiri ni. Jadi kata Aisyah, kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fi thaniyah bi qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati bi qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Ada tambahan.
Kata Aisyah, sebab tadi hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay ini sahabat, ini isteri dia. Jadi kata Aisyah, Nabi rakaat pertama baca Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga dia baca Qul huwallahu ahad dan juga Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang macam kita buat sekarang lah, hadis Tirmizi. Maknanya kita rakaat yang lah itu, rakaat ketiga lah, kita akan baca 3 kul nanti. Orang Melayu panggil 3 kul lah. Cuma lepas pada sembahyang witir, sama juga kata Aisyah, Nabi mengucapkan Subhana Malikil Qudus sebanyak 3 kali. Jadi bolehlah kita amalkan. Cuma ada satu tambahan dalam satu riwayat. Selepas daripada Nabi membaca Subhana Malikil Qudus, Subhana Malikil Qudus, Nabi telah tambahkan dengan membaca doa, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dengan redha-Mu daripada kemurkaan-Mu, kami berlindung dengan kesejahteraanmu daripada hukumanmu, dan kami berlindung kepadamu daripada sebarang tindakanmu, dan tidak ada daya, tidak ada upaya kami nak menghitung segala pujian untukmu. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, yang memuji ke atas dirimu sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada lagi yang amalan Nabi dalam sembahyang witir ini. Baik, selesai. Seterusnya kita masuk kepada muka surat 75, bacaan solat subuh hari Jumaat. Ini bab subuh. Bab subuh ni mustahab. Sebab menimbulkan banyak pertelingkahan di kalangan masyarakat. Orang kita kalau kita tak beritahu, nanti dia akan ingat benda ni wajib. Itu masalahnya. Sebab kita ni dah lama amal. Sampai kita rasa benda tu jadi wajib. Kita tengok hadisnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insan. Nabi SAW membaca alif lam mim tanzil, iaitu surah as-sajadah. Surah sajadah ni 30 ayat, juzuk ke-21. Dan Nabi membaca hal ata 'alal insan, itu surah al-insan pada hari Jumaat dalam solat subuh. Surah al-insan ni 31 ayat. Dia duduk pada juzuk ke-29. Ini hadis Bukhari dan juga Muslim. Dalam Muslim nombor 879 dan Ibnu Khuzaimah nombor 533 meriwayatkannya daripada Ibnu Abbas. Mana Bukhari Muslim yang 1068 dengan 880 ambil daripada jalur Abu Hurairah. Dia ada juga daripada versi Ibnu Abbas. Menurut Syekh bin Baz dalam Fatwa Ibn Baz, ini adalah ketetapan sunnah daripada Nabi SAW. Oleh itu imam disyariatkan untuk membaca kedua surah ini ketika solat subuh hari Jumaat. Meskipun ada sebahagian makmum yang tidak suka kerana malas, yang menurut anggapan mereka surah ini panjang. Di sembahyang Jumaat ni, kalau kita tengok pengalaman, pengalaman, tuan-tuan pun menghadapi pengalaman ini. Pertama, kita nak memahamkan masyarakat, masjid-masjid di kampung, surau-surau di kampung. Hukum membaca surah Sajadah ni sunat. Ini perlu digarisbawahkan. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Panjang syarahnya, kita boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim bin Nawawi. Ditahqiqkan oleh banyak para ulama'. Namun dalam pengalaman kita akan jumpa, pertama, ada masjid, surau, makmum tangguh sembahyang subuh. Bukan tangguh, menganjakkan iqamat subuh sebab imam hak hafal sajadah tak datang. Berlaku. Dan ini real case. Bayangkan musim-musim kita subuh 6.10. 6.20 tak komat lagi. 6.40 baru komat. Imam hak hafal surah sajadah tak datang. Imam hak bawa sajadah ada, hak hafal sajadah tak ada.
Bila kita nak tolak imam 2 ke imam 3 ke imam rawatib biasa-biasa, ana tak apa. La ilaha illallah. 6.45 tak sembahyang subuh lagi. Bayangkan. Dan ini kes real. Kalau sampai begitulah kita beranggapan sujud sejadah macam dah wajib tu. Jalan je lah. Orang nak pergi kerja pukul 7 lah. Sekarang ni subuh lewat sikit kan. Yang kedua, pernah beberapa kali imam hok apa surah sejadah ni dia tersangkut. Tengah sangkut. Kacau betul. Ataupun sangkut di penghujung. Dan makmum pula seramai-ramai baris pertama. Seorang habuk tak boleh betul kan? Padahal makmum tu tiap-tiap Jumaat dengar surah tu. Tak terapai juga. Kita macam Yasin, walaupun tidak hafal, tapi kalau orang baca, kita boleh ngekor. Takkan sejadah tiap-tiap Jumaat dengar tak terapai juga. Tak terekor dik kita. Akhirnya semua buat pekak saja. Kesannya adalah imam diulang balik. Tuan-tuan, bila ulang balik, bila nak habis sembahyang? Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun. Masuk Yasin pula aku ni dah. Sudahlah, benda kebetulan malam tadi malam Jumaat tahlil baca Yasin. Dia kan kalau ayat Yasin tu litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa ya ilal adqani fa hum muqmahun. Dia bercampur dengan Yasin. Padahal sepatutnya am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Tak mari perkataan tu. Sampai perkataan litunzira keliru. Sudah. Hak orang belakang semua buat pekak, lantak langkah imam. Imam tu dia kerah, dia ulang balik. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai litunzira tak ingat lagi. Ulang balik. Bila nak habis sembahyang? Ini masalah real. Yang ketiga, bagi imam-imam yang masjid lantik secara rasmi. Ni yang masjid bayar allowance. Jakim bayar sekian allowance. Masjid topak pula lagi. Jadi bila nak ambil imam yang official macam ni, siap ada jubah, masjid tolong buatkan apa semua. Dikhabarkan antara soalan temuduga adalah hafal ataupun tidak surah sejadah. Tidak huru-hara dia. Maknanya hafal sejadah ni wajib. Dah macam level Fatihah. Itu hak masjid untuk menentukan imam-imam dia mesti hafal surah sejadah. Tapi pengalaman-pengalaman ini memberi isyarat bahawa di luar sana masyarakat kita sudah mula menganggap membaca sejadah ini wajib. Dan ini kita kena perbetulkan pemahaman ini. Kalau kita tidak hafal surah sejadah, seorang itu boleh saja menjadi imam dengan membaca surah-surah lain. Tapi seperti biasa, kita tak daya entang dia jemaah, itu sajalah. Jemaah ni kan semua penghasut ramai. Penghasut, pencela maya, kaki kutuk, kaki bantai tu imam. Bagi Jumaat baca izajah, biar aku sembahyang di rumah. Aku datang masjid ni nak sujud sejadah, katanya begitu. Bahkan kalau ada imam, kita nak ingatkan, kalau tersangkut ketika membaca surah sejadah dan makmum pula seorang habuk, tak ada boleh tolong sambung, tolong betulkan, imam boleh saja terus rukuk atau tukar channel lain, surah lain. Bila dah sangkut, tak tahu benda nak baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh je. Jangan sujud sejadah pula baca qul huwallah. Itu common sense lah. Boleh tukar surah lain. Menghafal surah sejadah sepatutnya dia menjadi satu advantage, bukan wajib. Mana kalau kata ada kita nak pakai imam 2 orang.
Macam masjid negeri, next week, lepas Raya Cina, kita ada temuduga untuk imam S41. Kita ada 2-3 perjawatan untuk S41. Jadi calon ramai, calon kat 50 orang. Jadi untuk nak memilih, selain daripada faktor smart, handsome, apa semua tu, sejadah lah. Kena cari imam smart, kena imam jalan tak urut pada kita, tak daya juga. Laju makmum pada imam, cari cergas sikit. Jadi kita advantage bagi yang hafal surah sejadah. Sebab dah ramai. Tapi kalau dalam kampung tu lah seorang hok reti jadi imam, suruh pula dia surah sejadah, jadi nyaknya ke dia. Tapi sekarang tengok masjid-masjid ni banyak sebesar-besar alam surah sejadah. Buat kat mihrab depan memang ada khat lawa dah. Dulu orang tampai poster je. Imam lupa bawa spek sampai sudah tak boleh baca. Sudah. Biasa semayang tak pakai spek membaca. Kali bila tampai lupa bawa spek, baca izajah jugalah. Ada hok tengah baca galik, naik rakaat kedua tak tahu mana tadi baris, tak ingat. Terlepas 3 baris hilang. Ada tengah baca-baca, surau blackout, senyap terus. Tak nampak benda, gelap. Tak nampak. Macam-macam benda lah masyarakat gitu. Usaha tu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali-sekala bacalah juga surah selain pada sejadah. Kalau surau perumahan, masjid-masjid qaryah ni. Macam kita masjid negeri tak. Sebab masjid negeri dia ada standard penarafan dia. Sebab imam-imam dia semua terpilih. Jadi kita ada standard kita. Memang setiap hari Jumaat, surah sejadah tu lah. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan yang terlibat dengan surau masjid di perumahan apa semua, sekali-sekala boleh je membaca selain daripada surah sejadah. Sebab kebiasaan membaca surah sejadah dalam solat subuh setiap pagi Jumaat akan menyebabkan generasi kita akan datang menganggap benda ni wajib. Sebagaimana kita lah. Sebab orang tua-tua kita dulu tak ngabar benda ni tak wajib. Jadi sampai sekarang, bila orang nak panggil jadi imam hari Jumaat, kau tak apa sejadah. Dia tak nak. Sebab bagi dia benda tu macam wajib. Sebab itulah antara faktor mengapa tokoh-tokoh mazhab Maliki mereka berpandangan makruh membaca surah sejadah dalam solat subuh setiap Jumaat. Antara hujah mereka adalah bimbang orang ramai akan memahami bahawa ianya wajib. Dan ini pendidikan. Kena didik. Sebab itu kata Ibn Daqiq Al-Aid ketika mengulas tentang hal ini, akan tetapi jika melakukan membaca surah sejadah ini hingga menyebabkan timbul kerosakan ilmu, iaitu masyarakat akan menganggapnya wajib, maka eloklah dia ditinggalkan sekali-sekala. Kerana sesuatu itu menghindari kerosakan yang besar itu mustahab. Sebab ini faktor ilmu. Ini boleh rujuk dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Al-Bukhari. Jadi kepada surau masjid, surau di asrama ke apa, sekali-sekala bacalah surah lain supaya orang tak ingat benda tu wajib. Dan yang ketiga, ini nak memberikan peringatan juga, imam dia kena memerhatikan keadaan makmum dia. Ini penting. Sebab itu imam dengan makmum ni dia sama dalam konteks bernegara. Potret kehidupan bernegara. Imam itu pemimpin, makmum adalah rakyat. Imam dia kena timbang keadaan makmum dia. Kalau pemimpin dia kena perhati kesusahan rakyat dia. Harga barang naik ke apa, dia kena ambil tahu apa kesusahan. Sama juga imam, dia kena timbangkan kesusahan makmum dia. Dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kena amalkan seluruh sunnah Nabi, bukan ambil sebahagian saja. Sebab itu membaca surah sejadah dalam solat subuh pagi Jumaat adalah sunnah, tetapi menimbangkan kesusahan makmum juga sunnah Nabi. Kita dah ulas perkara ini banyak kali. Bagaimana dalam Sahih Muslim, Kitabus Salat, bab menyuruh imam meringankan sembahyang. Ada. Itu boleh rujuk dalam Sahih Muslim.
umma qaumaka faman amma qauman falyukhaffif fa in fihimul kabir wa in fihim marid wa in fihim dha'if wa in fihim zal hajatin wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa syaa. Nabi berapa kali tegur para sahabat, imamkanlah kaum kamu dengan kamu melihat kepada mereka. Kerana di belakang kamu ada makmum yang fihimul kabir, ada orang tua-tua, kata Nabi. Aina fihimul marid, ada orang yang sedang sakit. Wa aina fihimud dhaif, ada orang tak kuat, orang lemah, lutut tak kuat, sujud tak boleh lama, berdiri tak boleh lama. Wa aina fihimuz zal hajah, di belakang kamu ada makmum yang sedang ada keperluan nak berurusan. Maka timbang, kata Nabi, bukan kata pandang makmum belakang, oh wal asri je lah, tak, timbang. Rasa boleh ni. Okey, boleh. Bacalah 10 ayat, 15 ayat. Jangan 83 ayat rakaat pertama surah Yasin. Pensel lah makmum, tak kuat. Sebab itu pada pagi Jumaat, imam perlu memerhatikan 2 sunnah. Sunnah pertama, membaca surah Sajadah. Sunnah kedua, memerhatikan makmum. Dan juga memerhatikan jam. Kita nak qomat pukul berapa? Kena tengok jam. Sebab kita kena ingat, ada kalangan makmum, kalau hari subuh ni negeri yang bekerja. Kalau negeri tak bekerja, serupa Johor, negeri-negeri utara ataupun di Kelantan, Pantai Timur lah. Negeri-negeri tak bekerja, tak apa. Untuk negeri yang bekerja, kita kena menimbangkan banyak perkara. Seperti yang kita tahu, ada kalangan makmum kita orang bekerja. Dan kita tahu bahawa subuh ada masa awal, tapi ada masa lewat. Macam kita sekarang. Sekarang ni subuh, kita di Kuantan khususnya 6.10 pagi. Dan kita biasa qomat pukul 6.20. Kita ni akan subuh melepasi jam 6, lama ni. Hari ni 6.10, lepas ni dia naik 6.11, lepas ni dia naik 6.12. Dan kita akan masuk subuh pangkal 5 bulan 4 nanti. Itu pun 5.59. Bukan 5.45. Jadi orang bandar biasanya 6.30 tu dia dah keluar. Bayangkan di KL, di Kuala Lumpur, di Shah Alam. 6.30 mereka dah keluar. Sebab nak mengelak jam. Jalan Duta, Jalan Kuching, jam. Federal Highway. Kalau van, orang bawa van sekolah. 6.45 tu dah mengambil pelajar dah. Kita entam panjang berjela-jela baca. Maka kita ketika itu dianggap tidak memerhatikan makmum kita. Kecuali kampung kita tu semua orang pencen semua. Bacalah panjang mana, nak mengilai macam mana. Tapi kita duduk, kalau tidak, kita akan kehilangan jemaah. Sepanjang bulan Januari, Februari sampai Mac. Sebab 3 April esok baru kita akan subuh pukul 5 semula. Itu pun 5.59. Mana pilihan kita? Ni bukan saya kata jangan baca surah Sajadah. Nabi suruh timbangkan. Jangan pula, kalau gitu Ustaz kita buat subuh awal boleh tak? 5.45. Tak, ni subuh tetap 6.10. Itu yang saya maksudkan, ada hari ni atas common sense kita sebagai imam. Lepas itu imam ni kena orang cerdik. Ada orang habis masjid negeri entang tiap-tiap pagi satu makrok tu guna gaya Ustaz. Letih kita orang. Sebab itu kami gelarkan yang datang sembahyang subuh, kami program khatam subuh, subuh warrior. Yang datang ni pendekar je. Bukan ulu balam, pendekar. Baik itu tuan-tuan kalau tengok video dalam Facebook masjid, yang datang semayang majoriti pakai baju pejabat dah. Sebab dia dah planning. Aku nak khatam. Ni kita dah makrok ke-3, juzuk 29. Juzuk 29. Dia kata tinggal satu juzuk nak cukup 30. Rugi. Jadi dia dah plan. Pagi esok daripada rumah dia dah siap pakai pakaian pejabat. Ini orang panggil pendekar subuh. Kalau hulu balang ni dia tak datang dah. Lantak lah. Gila aku nak pergi kerja lagi. Dia dah siap pakai baju opis dah. Tapi untuk di luar,
Ini pandangan kita lah. Jangan pula orang viral ini esok. Oh, tengoklah imam besar kata tak payah baca sejadah pula. Tak. Kita nak jaga belaka. Sebab itu dalam soal ini mungkin ada orang yang kerah. Dia kata, oh layanlah ke makmum ustaz. Dia nak datang, tak datang, sudah. Kita tetap kena baca surah sejadah. Terpulanglah makmum dia nak datang ke, pandai-pandai dia lah nak hidup. Ada yang berpandangan begini. Dan pandangan ini kita katakan adalah pandangan yang tidak tepat. Kerana adalah juga menjadi kewajipan imam untuk memerhatikan keadaan makmumnya. Juga kewajipan. Kita sebagai imam ni macam ayah. Kita nak semayang tu makmum ni anak-anak kita. Sebab itu imam bila nak semayang, dia cek dulu. Saf, penuhkan saf depan. Dia perhatikan. Kalau imam sudah menyusahkan makmum, maka kesalahan akan berada pada bahu imam dan bukan pada bahu makmum. Sebagaimana kata Abu Mas'ud Al-Ansari, seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia mengadu, ya Rasulullah, sahabat kita jadi imam. Tak daya saya ya Rasulullah, panjang sangat. Saya ada hal lain. Saya masuk gear riba, saya keluar lah. Minta maaf lah ya Rasulullah. Ketika itu, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, itulah first time saya tengok muka Nabi merah kerana menahan marah. Bayangkan orang mengadu, imam baca panjang, makmum sampai keluar pada saf. Merah muka Nabi marah. Bukan marah pada makmum, marah kepada imam. Lantas kata Nabi, ayyuhan nas, innakum munaffiruna, faman shalla bin nasi falyukhaffif. Wahai sekalian manusia, mu jangan menyebabkan orang lari daripada agama ini. Kerana engkau orang lari pada masjid. Kerana engkau orang lari pada Islam. Apa sebab? Mu nyusahkan orang. Fa in fihimul maridu wad-dha'ifu wa dzal hajah. Orang yang jadi makmum kamu ni, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang ada kerja. Perhatikanlah mereka, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan kata ulama yang jadi imam masa itu sembahyang Isyak, Muaz bin Jabal. Yang sembahyang subuh, Ubay bin Ka'ab. Nabi marah. Sebab itu kepada para imam, pentadbir masjid, timbangkan kekuatan makmum kita juga. Sebab benda ni tidak wajib. Jangan sampai orang daripada bulan 1 sampai bulan 4 esok tak ada makmum kita sembahyang subuh. Sebab kita tidak memerhatikan. Bukan tak baca langsung, kena buat. Sebab ini sunnah. Tapi memerhatikan kemampuan makmum juga adalah sunnah. Isu yang keempat adalah sujud tilawah ini hukumnya sunat. Itu kena ingat. Ada masa ini pengalaman banyak kita jumpa ya. Ada masa kita jadi makmum, imam baca surah sejadah pagi Jumaat. Imam ni dia sedang baca surah sejadah. Dia terlanjur lepas ayat ke-15. Sepatutnya dia dan makmum sujud. Tapi dia dah terlepas. Bila dia dah terlepas, dia panik. Tuan-tuan teka apa dia buat? Dia ulang semula pada awal. Bayangkanlah kita, Allah, ni buat semula. Bayang, dia panik. Dia lupa agak. Patutnya sujud. Benda tengah sedap baca pada dinding. Dia buat macam sembahyang biasa. Gamak dia baru teringat. Dah masuk ayat seterusnya baru teringat. Dia dah panik. Boleh ke sujud pada ayat yang tidak ada perkataan sejadah? Akhirnya dia ulang balik. Maka perbuatan sebegitu menggambarkan seolah-olah melakukan sujud tilawah wajib. Tak. Baca sejadah tak wajib. Sujud sejadah pun tidak wajib. Hukumnya adalah sunat. Ada satu riwayat an Abi Rafi' qal Sallaitu ma'a Abi Hurairah la'atamata faqara'a iza sama'un syangqat fasajada. Ini hadis yang kita bacakan tadi. Abu Rafi' cerita dia sembahyang Isyak bersama Abu Hurairah dan Abu Hurairah membaca surah Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'ana la yasjudun. Kemudian dia terus sujud. Maka para ulama menggunakan hadis ini
Kalau kita membaca, tidak juga diwajibkan kita ketika itu. Sampai sekarang ada orang amalkan dalam sembahyang isyak, sujud sejadah. Jawapannya tidak ada. Sujud tilawah tidak ada. Maksudnya benda itu, sujud itu juga tidak wajib, membacanya itu juga tidak wajib. Ini perlu kita beri kefahaman. Dia adalah sunat. Ini kerana terdapat hadis yang menerangkan bagaimana Nabi dan para sahabat ada masa tidak melakukan juga sujud tilawah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kitab Sujudul Quran. Imam Bukhari buat satu bab Sujudul Quran. Bab orang yang membaca surah yang ada ayat sejadah tetapi dia tidak sujud. Itu ada hadisnya, hadis nombor 1073. Zaid bin Sabit dia berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Aku pernah membaca di depan Nabi surah An-Najmi ayat 62, tapi baginda tidak sujud ketika sampai pada ayat itu. Jadi para ulama menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi tidak melakukan sujud tilawah itu ada beberapa sebab. Di antara sebab-sebab itu kata para ulama, sebagaimana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menguatkan pendapat bahawa baginda sengaja tidak sujud tilawah untuk menunjukkan kepada umat bahawa hukumnya bukan wajib tetapi sunat. Ini saya ingat kena beri kefahaman yang jelas. Jadi kalau ada orang tanya, habis Ustaz ni nak suruh baca ke dok ni? Ayat surah sejadah hari Jumaat. Bacalah. Baca. Bagus. Sunnah. Tapi jangan anggap benda tu wajib. Sampai peringkat imam suruh tak apa sejadah tak datang. Pukul 7 kita tak sembahyang subuh. Tak betul. Tak betul. Sembahyang je lah. Ataupun tengah sembahyang lupa nak sujud pada ayat yang sepatut sujud. Jangan pula sampai huru-hara. Tak. Benda tu small matter bagi orang yang ada ilmu. Ya. Saya harap benda ni jelas. Takutkan bila dah keluar dalam Facebook ke main kerat-kerat. Ni ustaz sesat barat. Yang kabur tak payah pula sujud sejadah. Payah main dengan netizen ni main kerat-kerat video ni jadi payah. Tapi saya ingat tuan-tuan puan-puan boleh memahami apa yang kita nak terangkan pada kesempatan pagi ini. Sebenarnya banyak nak diterangkan. Ada huraian juga lagi. Agak panjang juga tentang persoalan sembahyang Jumaat ini. Tapi saya ingat kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Bacaan pada 2 rakaat solat sunat subuh. Ini saya ingat masuk bab-bab solat sunat ini kita akan bincangkan pada kesempatan akan datang. Cuma untuk makluman, minggu depan kita tak ada kelas. Kuliah duha tak ada sebab minggu depan kita tahun rimau. Jadi tahun rimau ni semua takut nak datang. Jadi staff pun tak ada, kru-kru ni semua tak ada belaka ni. Semua takut dengan rimau belaka. Jadi kita tak adalah kelas. Jadi kepada yang rakan-rakan kita yang masyarakat Tionghoa, kita mengucapkan Xi Nian Kuai Le Wan She Ru Yi. Kita ucap gitulah ya. Selamat menyambut tahun baru Cina, tahun rimau, tahun rimau. Jadi sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan doa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama' fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan pada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanaddil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kami untuk melakukan kebenaran itu. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kami untuk menjauhi sebarang kebatilan. Dan janganlah jadikan kami terkeliru atas agama ini sehingga kami sesat. Dan jadikanlah untuk kami orang bertakwa sebagai pemimpin.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.